Selamat sejahtera semua, kami dari kumpulan 2 yang terdiri daripada Zemin, Ashley, Rowan, saya Claudia, Junhao, Kushali, Ethan, Karen, Engzi, Madeline, Sinru, Chien, Shermaine, Shechin dan Yen Hong. Tajuk video kami ialah pencemaran alam sekitar dengan stereotip dan prejudis kaum. Tajuk ini adalah berkenaan dengan isu pencemaran, stereotip dan prejudis kaum. Pilihan aktiviti kami ialah sketsa dan poster. Aktiviti yang akan kami sampaikan boleh dikaitkan dengan konsep stereotip, prejudis dan teori ekologikal dalam kursus hubungan etnik ini. Tujuan aktiviti ini adalah untuk mengemukakan isu pencemaran alam sekitar, mengemukakan reaksi rakyat yang bersifat stereotip dan prejudis terhadap isu pencemaran, membincangkan faktor isu pencemaran berterusan dengan teori ekologikal dan akhir sekali, mencadangkan langkah untuk mengatasi pencemaran alam sekitar dalam konteks yang mengandungi pelbagai kaum ini. Berikut adalah penyampaian video kumpulan kami. Halo. Hai. Halo Claudia. Halo Sandro. Halo. Halo Kushali. Hello guys. Hello. Halo bos. Halo. Kawan-kawan, baru-baru ini saya dan 2 orang kawan saya telah membuatkan rekomen blog. Tolong bagikan tumpuan dan komennya. Oke. Boleh. Hai. Welcome ke blog kami hari ini. Kami akan cuba minuman baru Tea Life. Jom kita orang pergi sekarang. Durian coklat boba ini kelihatan agak berbeza lah. Tak tahu sama ada dia baik atau tidak. Peliknya. Tapi I suka lah. Jom kita pergi ke taman minum ini loh. 20 minutes later. Tak ada tong sampah leh. Bang ke sini ajalah. Tong sampah hanya 5 meter saja. Mengapa nak buang kat sini? Ayah, you tengok banyak orang Cina pun suka minum boba lepas tu buang ke sini sana. Tapi I baru buang 1 aja mah. Lagi tu sofa malas nak jalan. Nanti suai. Saya tak mau suai. Ayo, jalan itu 15 meter saja mah. Walk lepas minum. Lagi boleh dari situ boba. Kami orang India pun tak simpi buang sampah. Rata-rata tempat. You perlu jadi teladan yang baik. Pos. Kamu pasti kaum India begitu mematuhi peraturan dan membuang sampah ke dalam tong sampah ke? Saya sentiasa nampak mereka buangkan sampah sesuka hati saja. Yalah, saya sangat setuju dengan perkataan ini. Kushali, kamu sangat suka membuang sampah di rata-rata tempat. Chill guys, chill. Janganlah begitu. Perbuatan ini bukan hanya tersekat kepada kaum saya sahaja, kaum lain juga. Bukan itu saja. Saya juga menyadari bahwa kaum India suka minum arak serta merokok. Dan selepas itu, membuang botol arak dan rokok tersebut ke atas lantai saja. Ya betul. Lepas tu, mereka sepak rokok tu ke tanah je. Itulah yang menyebab tumbuhan tidak boleh tumbuh dengan sihat. Engzi, kamu setuju kan? Hey guys, sabarlah. Boleh dengar apa yang Kushali nak cakap dulu tak? Saya setuju dengan Kushali. Boleh kongsi pendapat anda dengan kita semua tidak? Terima kasih Cik En. Saya memang tahu ada sebahagian orang India yang buat macam ini dan ini memang mengecewakan. Tetapi kita tidak boleh mewujudkan stereotip dan prejudis terhadap semua orang India sahaja kerana ini adalah tanggungjawab kita semua. Perkara yang paling penting ialah cara yang kita boleh ambil untuk mengatasi isu pencemaran di atas bumi kita.
Saya harap semua orang tidak mengira kaum dan bersama-sama mengambil langkah penting ini. Saya juga pernah lihat kaum korang yang buat tidak baik tapi korang mesti tidak suka kalau saya mengatakan. Dan saya juga percaya kebanyakan orang Cina dan orang Melayu yang berbaik hati sebab saya ada kawan yang kelakuan baik dan sedia membantu. Ya, betul juga. Bukan semua orang India minum arak dan membuat sampai sesuka hati. Kaum lain juga buat macam tu. Masalah pencemaran ini bukan disebabkan oleh sesuatu kaum, tapi sesuatu kumpulan yang tidak bertanggungjawab. Kita tak boleh mengelakkan serta melahirkan stereotip bahawa kaum-kaum tertentu yang menyebabkan isu pencemaran berbuangan sampah dengan cara yang tidak betul bukan sahaja boleh menjejaskan persekitaran tetapi juga memudaratkan kesihatan kita semua. Jadi pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar adalah tanggungjawab kita semua tak kira mana-mana kaum. Kamu semua asyik membincangkan tentang pembuangan plastik. Tetapi sekiranya tiada plastik, masalah ini tidak akan wujud lagi lah. Ah, Ya ke? mengapa begitu? Yalah, sebenarnya masalah ini terjadi akibat penciptaan plastik. Menurut teori ekologikal, istilah kerana sistem merujuk kepada garis masa evolusi plastik. Penciptaan plastik telah diperkenalkan sejak dekat 60-an kepada seluruh dunia. Sebelum ini, pembungkusan makanan diperbuat daripada kaca, kertas dan timah. Selepas pengenalan plastik, manusia telah mula menggunakan plastik dalam pelbagai aspek kehidupan harian mereka. Dengan itu, masyarakat Malaysia kini telah melahirkan tabiat penggunaan plastik dan tidak dapat dikecualikan dengannya. Mikrosistem ini telah secara lama-kelamaan diturunkan dari generasi ke generasi sehingga orang sekeliling kita terpaksa bergantung kepada plastik. Betul lah cakap Madeline. Penggunaan plastik telah meningkat dengan ketara disebabkan kebaikan fungsinya. Walaupun kesan negatif penggunaan plastik telah dipaparkan di berbagai media sosial, masyarakat masih tidak boleh berhenti menggunakan plastik. Sebagai contoh, sejak kecil saya ternampak ahli keluarga saya meminta beg plastik apabila membeli barang harian atau makanan. Secara tidak sengaja, saya menyedari bahawa saya juga telah berkelakuan itu. Maka, aplikasi plastik ini telah diukir dalam diri kita dan ia telah menjejaskan mikrosistem kita. Oh, betul juga kenapa saya tidak pernah fikir tentangnya. Stop. Otak saya dah nak explode dah. Tak faham. Okey lah. Kalau begitu, marilah kita main game. Oh ya, baik. Main Saya apa? suka. Nak main. Okey, sekarang semua orang kena cari barang yang saya sebutkan nanti, okey? Okey. Round 1, start. Cuba cari barang yang tidak boleh dikita semula. Ini kah? Okey, dah jumpa satu. Ni kan? Saya rasa yang ni. Apa tu? Baguslah, semua orang dapat cari. Round 2, start. Sekarang, cari barang yang boleh dikita semula. Ini? Saya tak pasti Sudah. sangat deh. Kita dapat carilah. Ya, ini nak. Aduhai. Round ni tak ada orang menang ah. Nolani barang yang tidak boleh dikita semula banyak sangat. Barang yang dapat dikita semula satu pun tak tahu apa ataupun tak dapat cari. Nampaknya kesedaran kita terhadap pemeliharaan serta pemeliharaan alam sekitar masih tidak cukup lagi. Ya, jadi kita sebagai negara yang berbilang kaum perlulah berganding bahu mempraktikkan amalan 5R untuk melindungi alam sekitar. Tengoklah poster ini, cantik kan? Dari poster ini, segitiga ini menunjukkan amalan 5R yang merupakan lanjutan dari 3R. Demi pengetahuan kalian, R dalam 5R terdiri daripada refuse, reduce, reuse, repurpose, serta recycle dan perbezaan 5R dan 3R ialah tambahan refuse dan repurpose.
Refuse adalah aktiviti menolak pembungkusan produk yang tidak diperlukan dan meningkatkan penggunaan bekas yang boleh diguna semula, dikembalikan dan dikita semula. Manakala repurpose adalah aktiviti penambahan atau penciptaan fungsi baru terhadap sesuatu barang tidak kira, ia boleh dikita semula atau tidak. Sebagai contoh, negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina, Thailand dan Vietnam telah mula menggunakan pembungkusan semula jadi iaitu daun pisang untuk pembungkusan makanan seperti pembungkusan buah-buahan dan sayur-sayuran di pasar raya. Namun, Malaysia boleh menggunakan cara ini kerana sebahagian besar daripada pertanian di Malaysia ialah pokok pisang. Ini memudahkan pelaksanaan penggunaan daun pisang sebagai pembungkusan di Malaysia dengan kos yang rendah. Bab kata perlindungan alam sekitar adalah tanggungjawab semua kaum. Kita harus memberi perhatian tentang pencemaran dan tanggungjawab kita. Mulai sekarang, untuk menolak pembungkusan produk yang tidak diperlukan, mengurangkan penggunaan beg plastik, penggunaan semua sumber dan sebagainya. Untuk mencapai prinsip 5R adalah tugas kita sebagai rakyat Malaysia. Terima kasih atas pendapat kalian. Kamu semua telah membantu saya menambah pengetahuan serta mempelajari kepentingan penjagaan alam sekitar. Kami tak akan memuat naikkan video ini dan menghantar mesej yang salah kepada masyarakat. Hai guys. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Bye-bye.